Isham Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, Yang Mulia Setiausaha Tetap, Yang Mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, pengarah-pengarah, pegawai kanan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, kita menjemput Yang Mulia Ustaz Sarif Hidayatullah bin Iskandar untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar dari wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahil muslimina wal muslimat kafatan ammah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfarijuhu bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamami wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi walhamdulillah Muhammadur Rasulullah la quwata illa billah. Bismillahi ala dinina wa anfusina. Bismillahi ala ahlina wa amwalina. Bismillahi ala kulli syai'in a'tana rabbuna. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahillazi la yadurru ma'asmida. Bismillahi iftatahna wa billahi ikhtatamna wa 'alallahi tawakkalna. Tahassanna bizil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyil asqam. Allahumma asrif 'anna wa 'an sultanina wa biladina wa jami'al muslimina fi kulli makan. Al-bala'a wal waba'a wat ta'na wat ta'un wa sa'iral amrad khususan wabak COVID-19 wa qina syarra bi lutfika ya latifu ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrif 'anna wa 'an sultanina wa biladina wa jami'al muslimina fi kulli makan. Al-bala'a wal waba'a wat ta'na wat ta'un wa sa'iral amrad khususan wabak COVID-19
وقنا شر داء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر أمراض خصوصا وباء كوفيد-19 وقنا شر داء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Isnin 27 Safar 1443 Hijrah bersamaan dengan 4 Oktober 2021, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala jua dan dengan rasa duka cita, Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai bahawa 4 kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Kes 7766 seorang lelaki berumur 51 tahun dan kes 7229 seorang perempuan berumur 82 tahun telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Manakala kes 3000 seorang lelaki berumur 40 tahun dan kes 4043 seorang perempuan berumur 70 tahun telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Sementara itu, punca kematian bagi kes 6997 yang sebelum ini di bawah siasatan telah disahkan sebagai kematian disebabkan oleh jangkitan COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes-kes berkenaan. Semoga roh mereka dicucur rahmat dan ditempatkan bersama para solihin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada hari ini, sebanyak 188 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan. Dan ini membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 7,904 orang. Terdapat 45 tambahan kes-kes baru kepada 17 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 6 kluster baru telah dikesan sebagaimana yang tertera di skrin sekarang. 4 daripada kluster baru ini adalah kluster rumah persendirian yang membabitkan 32 kes. Manakala 2 kes iaitu kluster Fazrul Sendirian Berhad dan kluster Kamal Sendirian Berhad adalah kluster tempat kerja yang melibatkan 17 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif pada masa inilah sebanyak 142 kluster. Manakala terdapat 94 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 176 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 5,501 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,343 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 8 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dan 2 kes memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 32 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi.
Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,687 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 374,059 ujian. Pada 3 Oktober 2021, sebanyak 2,508 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan sebanyak 304,668 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19, iaitu 67.2% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 199,674 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 44.0% daripada jumlah penduduk negara. Seperti mana yang telah diumumkan pada sidang media 29 September, Kementerian Kesihatan telah membukakan waktu vaksinasi tambahan khas pada setiap hari Ahad khusus bagi pekerja-pekerja di syarikat-syarikat tempatan bermula Ahad 3 Oktober 2021 di pusat vaksinasi stadium tertutup. Syarikat-syarikat yang ingin membuat tempahan vaksinasi bagi tambahan vaksinasi tersebut boleh membuat tempahan melalui aplikasi WhatsApp sahaja ke nombor-nombor talian, iaitu 812-9148, 813-9148, 818-9148 dan 814-6148 atau email kepada vacc.comp@moh.gov.bn. Tempahan pada hari Ahad 9 Oktober 2021 akan dibukakan bermula esok, hari Selasa 5 Oktober 2021. Syarat-syarat tempahan akan dimuat naikkan di laman web Kementerian Kesihatan. Di kesempatan ini, Kementerian Kesihatan ingin memperingati Bulan Kesedaran Kanser Payudara yang disambut pada setiap bulan Oktober dan yang mana bertujuan untuk menumpukan perhatian orang ramai terhadap penyakit ini. Meningkatkan kefahaman dan pengetahuan mengenai penyakit ini adalah penting sebagai langkah awal untuk mengurangkan kajian kanser payudara di kalangan masyarakat, mencegah dan mengawal kanser payudara serta menenangi isu-isu yang berkaitan dan juga meningkatkan sokongan dalam masyarakat dan persekitaran kita ini. Dengan berbuat demikian, insya-Allah diharap akan menyebarluaskan kesedaran tentang pentingnya pemeriksaan sendiri payudara ataupun breast self-examination ataupun BSC, mendapatkan rawatan bila diperlukan dan memberikan sokongan dan semangat kepada mereka yang menghidap kanser payudara. Justru itu, di bulan kesedaran kanser payudara ini dan pada ketika negara masih dilanda pandemik COVID-19, Kementerian Kesihatan terus komited dan akan sentiasa memberikan pemedulian, penjagaan kesihatan dan sokongan yang diperlukan. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis yang hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Menteri Kesihatan, Yang Mulia Setiausaha Tetap dan Timbalan Tetap, Yang Mulia Wakil-Wakil pihak media yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada sidang media minggu lepas, di antara soalan yang ditimbulkan oleh pihak media ialah berkenaan dengan security bekalan makanan ataupun food security, yang mana Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua telah pun memberi jawapan dan penerangan mengenainya. Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri antara lainnya menjelaskan bahawa simpanan beras dan gula negara kita adalah dalam keadaan cukup, khususnya beras sebagai contoh cukup untuk kegunaan selama 7 bulan. Di kesempatan ini saya ingin menambah secara ringkas beberapa maklumat berkenaan bekalan makanan bagi negara Brunei Darussalam, iaitu dari sudut peranan
dan bidang tugas Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Seperti yang dimaklumi, isu bekalan makanan di negara ini ditangani oleh berbagai agensi kerajaan ke bawah Yang Mulia, termasuklah juga Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Sebagaimana yang pernah saya nyatakan, misi Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan adalah untuk meningkatkan keluaran sektor pertanian dan sektor perikanan dengan kerjasama para pengusaha-pengusaha dalam sektor-sektor berkenaan. Khusus dalam agenda sekuriti makanan, strategi Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan yang pertama ialah untuk memastikan pengusaha-pengusaha pengeluar padi, sayur-sayuran, buah-buahan, penternak ayam, lembu dan kambing, serta nelayan-nelayan penangkap ikan dan penternak ikan dan udang akan sentiasa dapat meningkatkan keluaran mereka secara berterusan bagi menampung sebagian besar bukan saja permintaan orang ramai dalam negara, malah bagi tujuan aktiviti memproses makanan dan juga bagi tujuan ekspor. Sukacita saya melaporkan secara ringkas perkembangan beberapa sektor penting sebagai rujukan pihak media. Keluaran padi yang dihasilkan oleh peladang kita telah meningkat dari 2,429 metrik tan pada tahun 2016 kepada 3,864 metrik tan pada tahun 2020. Keluaran ayam pedaging meningkat daripada 24,452 metrik tan pada tahun 2016 pada 26,365 metrik tan pada tahun 2020. Keluaran telur ayam meningkat daripada 141 juta biji pada 2016 kepada 172 juta biji pada tahun 2020. Keluaran daging lembu meningkat daripada 1,729 metrik tan pada 2016 kepada 2,149 metrik tan pada 2020. Manakala keluaran tangkapan ikan dan ternakan ikan aquaculture meningkat daripada 15,915 metrik tan pada tahun 2016 kepada 16,575 metrik tan pada tahun 2020. Umumnya, kita telah mencapai tahap secara diri sebanyak 8% bagi bekalan beras, 67% bagi bekalan sayur-sayuran tropika, 46% bagi bekalan buah-buahan tropika, 100% bagi bekalan daging ayam dan telur ayam, dan 81% bagi bekalan ikan. Strategi kedua dalam agenda sekuriti makanan ialah untuk memastikan pengusaha kita dapat membawa masuk bahan-bahan makanan yang tidak dapat dikeluarkan dalam negara ataupun yang dapat dikeluarkan dari dalam negara akan tetapi masih tidak mencukupi. Contohnya bahan-bahan makanan yang dapat dikeluarkan dalam negara akan tetapi masih tidak mencukupi ialah seperti cili, tomato, labu kuning, lobak putih, kacang buncis, kapsikum, buah lemon, avokado dan lain-lain. Manakala bahan-bahan makanan yang tidak dapat dikeluarkan dalam negara adalah seperti bawang, lobak merah, sayur-sayuran seperti brokoli, cauliflower, Brussels sprouts, buah-buahan seperti apple, strawberry, pear, anggur, kurma dan lain-lain. Dari segi daging lembu dan kambing, kita juga mengimport lembu dan kambing hidup dari luar negara, terutama daripada negara Australia, yang mana lembu-lembu dan kambing-kambing berkenaan disembelih di dalam negara dan daging-dagingnya dijual juga di dalam negara. Pada tahun 2020, sebanyak 8,493 ekor lembu dan 1,300 ekor kambing telah diimport dari luar negara. Pada tahun ini, sehingga bulan September, sejumlah 13,091 ekor lembu dan 6,793 ekor kambing telah dibawa masuk ke negara Darussalam dari luar negara. Selain dari itu, kita juga mengimport daging beku, lembu dan kambing dari luar negara, terutama dari negara Australia. Pada tahun 2020, sebanyak 332 metrik tan telah diimport. Manakala sehingga September tahun 2021 ini, sebanyak 628 metrik tan telah diimport dari luar negara. Bagi bekalan ikan dan udang, kita berterima kasih kepada nelayan-nelayan kecil-kecilan dalam negara yang mana menyumbang sekitar 74% keluaran ikan dalam negara. Selain itu, beberapa pelabur asing FDI juga terlibat dalam pengeluaran ikan dalam negara.
sama ada dengan menggunakan kapal-kapal penangkap ikan atau memelihara ikan menggunakan sangkar-sangkar atau kolam-kolam atau disebut aquaculture. Bagi pelabur-pelabur asing FDI, selain untuk memenuhi keperluan dalam negara, mereka juga memfokus kepada pasaran ekspor. Umumnya, keluaran-keluaran ini masih tidak mencukupi untuk menampung keseluruhan permintaan dalam negara. Oleh yang demikian, sambil kita terus-menerus menggalakkan lebih banyak penglibatan pengusaha-pengusaha tempatan dan FDI dalam sektor perikanan tempatan, Kementerian juga akan terus memudah cara pengimportan ikan dari negara-negara jiran dan negara lain seperti Australia, terutama bagi ikan-ikan tertentu seperti ikan salmon. Memandangkan keadaan COVID-19 yang melanda negara jiran sejak tahun lepas dan sekarang juga di negara kita, maka bagi memastikan bekalan makanan dari luar negara tidak terjejas dan pada yang sama sebagai langkah berjaga-jaga dan berpandukan kepada nasihat Jabatan Kuasa Pandu Hal Ehwal Rentas Sempadan, maka beberapa peraturan tambahan telah dikenakan bagi membawa masuk barangan pertanian dan perikanan ke negara Brunei dari luar negara melalui jalan darat. Contohnya, bagi kendaraan luar negara yang membawa produk ikan ke negara Brunei Darussalam melalui jalan darat hanya dibenarkan hanya 3 kali seminggu sahaja dan akan diiringi oleh pihak Jabatan Perikanan dari pos Kualan sehingga sampai ke Pasar Gadong untuk menurunkan semua ikan-ikan dari kendaraan mereka. Selepas itu, kendaraan perikanan diiringi lagi oleh Jabatan Perikanan untuk beredar menuju ke sempadan. Pemandu-pemandu kendaraan berkenaan mestilah telah menjalani ujian COVID-19 dan didapati negatif COVID-19 dan dikehendaki untuk memakai PPE dan sunggup muka, mengamalkan penjarakan sosial dan tidak dibenarkan berkeliaran tanpa sebarang sebab yang benar-benar perlu. Sekian maklumat ringkas berkenaan strategi sekuriti makanan yang sedang dilaksanakan ketika ini, terutama strategi yang dikendalikan di bawah penguasaan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Saya bersedia untuk menjawab sebarang pertanyaan dari pihak habis kita berkenaan isu ini jika ada. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Dato'. Dan ini sesi sidang media bukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi anda sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Dato' Syami Hassan dari Media Permata. Ada 2 soalan diajukan kepada Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Soalan pertama Yang Berhormat Dato' berhubung mengenai strategi fasa pemulihan sektor pelancongan. Apakah usaha pihak kerajaan dalam membantu sektor ini setelah lebih 1 tahun munculnya COVID-19? Terima kasih. Seperti yang dimaklumi berikutan pandemik COVID di seluruh dunia, kedatangan pelancong luar negeri sudah tidak ada lah, artinya sudah tiada. Sebabkan banyak limitation. Jadi sebagai strategi jangka panjang, Kementerian melalui Jabatan Pelancongan telah pun memberi fokus kepada domestic tourism. Artinya menggalakkan orang-orang tempatan untuk melancong di tempat sendiri. Sambil-sambil demikian, kita telah pun membuat beberapa strategi itu, terutama sekali memastikan produk tempatan itu akan dikembangkan dan diperbaiki, dipertingkatkan dari segi kebersihan, dari segi servis, dari segi keselamatannya. Jadi seluruh negara kita telah pun melawat di Temurong, di Tutong dan di Kampung Air dan juga di Blait, making sure that produk-produk itu bukan saja baik untuk masani tapi sesuai akan bersedia untuk menerima pelancong akan datang apabila keadaan sudah pulih. Soalan kedua, Yang Berhormat Dato', bagaimana dengan penganjuran projek tahunan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan iaitu Brunei December Festival? Adakah pada tahun ini ianya ditiadakan atau dilaksanakan melalui pendekatan yang berbeza? Jadi Jabatan Pelancongan telah pun membuat beberapa tinjauan dengan beberapa event managers yang selalunya aktif dalam Brunei December Festival dan mendapati banyak yang masih ingin menganjurkan berbagai acara, events. Bagaimana pendekatannya akan lebih bercorak virtual
dan tidak kurang dari segi fizikal lah, memandangkan keadaan yang mengurang tidak membenarkan banyak perkumpulan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Good afternoon, this is James from Borobudur. Good afternoon to Yang Berhormat Datuk, Minister of Primary Resources and Tourism, and Yang Berhormat Datuk, Minister of Health. My question is for the Minister of Health. Yesterday, we understand that the vaccination for foreign workers started at the indoor stadium. How many people have been vaccinated, and is there anyone who is found to be positive during the antigen test? Okey, terima kasih. Jadi semalam dari pukul 2 sampai 8 petang lah tu untuk pekerja-pekerja asing. Dalam 1000 slot disediakan. Walau bagaimanapun just about 300 dah turn up lah. So diharap para syarikat nanti kalau anda dapat hadir untuk memaklumkan. Jadi tani boleh memanggil syarikat lain kan. Jadi macam-macam lah, ada sebab-sebab tertentu. Almost 300 dah turn up lah. And so diharap pada minggu hadapan yang benda macam ni berkurangan lah kalau boleh dah terjadi. So syarikat-syarikat pun perlu memainkan peranan lah dalam menolong kerajaan untuk mempercepatkan vaksinasi ini. Jadi di samping itu semalam ada membuat antigen test juga. So di sana four was antigen positive, but eventual result PCR only 3 lah. But ini kontak-kontaknya sudah kenal pasti dan untuk membuat swab selanjutnya. Waktu hari Jumaat, waktu lokal, we do swab for the 2,000 people, 2,000 orang. Waktu itu dalam 200 lebih lah dia datang, atau dalam 10%. Kemarin dalam 30% dia datang. Itu waktu membuat antigen test itu 3 didapati positif dan ketiga-tiga confirm positif dengan PCR juga. So itu pun sama juga kontak-kontaknya dia dikenal pasti. So should the people surrounding the positive case be worried about they catching the virus? Should people around the positive during the test? Yeah. Sebab tu diorang ni kebanyakannya ada Bro Health. Sebab tu tadi membuat antigen test. So kalau ada Bro Health dengan Bluetooth tu dapat di pingnya tu siapa yang dekat dengan ke dia. Jadi ini manual contact tracing lah. Tapi kalau bis kita walaupun ada sana, if you memakai mask mengawal pencerakan, insyaAllah tak apa-apa lah. Tapi apa yang penting di sini ialah ni, Durang yang positif ni actually ada symptoms, durang pun dah tahulah kenapa macam mana yang dapat. So sebab tu balik kerajaan membagi tahulah kalau anda perlu teranah. Tapi ini sebabkan vaksinasi itu keperluan adalah. So bagaimanapun tani membuat mitigation, cara untuk mengelak adanya penularan di sana dengan membuat antigen ni test. Datuk just share with us there's 8 new cluster. 2 is from company. What company is those 2 cluster? One is cluster Fazrul Sendirian Berhad, satu cluster Kamal Sendirian Berhad. What sort of business they are? I don't know. Maybe Datuk can share with us your final message since today we will start the operasi Putih. Pulih. Okay, so mulai malam ni Tani membuat tani operasi pulih. Jadi Tani meminta kerjasama semua lapisan masyarakat lah. Tani perlu berganding bahu dengan pihak kerajaan
untuk memastikan tani dapat mengawal penularan ini lebih ketat lagi ya. Dan diharap dalam beberapa hari ini ada nampak berkurangannya perjalanan orang di luar itu. Jadi sama-sama tani akan berkorban 2 minggu ni untuk memastikan dengan cara ini tani dapat mengawal penularannya. So, dan membagi kerjasama juga dengan pihak-pihak agensi yang bertugas dalam masa ni dalam pengawalan restriction perjalanan ni lah. Terima kasih Berhormat Datuk. I got one question for Minister Primary Resources and Tourism. Just now Datuk has shared with us for beras is 8% only. Is there what is the ministry are doing to help further boost the productivity of beras? Terima kasih. Seperti yang dimaklumi, beras makanan asasi negara petani dan petani masih bergantung pada import about 92%, 80% siatani, 8% siatani secara diri ya. Jadi satu inisiatif besar ialah dengan pembukaan kawasan baru di Kandul seluas 500 hektar, di mana Kabupaten Mulia sendiri telah membukanya tahun 2019. Dan masa ini about fasa 1 sudah selesai, di mana 28 hektar telah dibuka, dan sekarang fasa kedua sudah bermula untuk membuka lagi 145 hektar. Dan akan selesai kerja tanahnya hujung tahun depan. Selain daripada membuka kawasan baru, kita juga memperkenalkan benih-benih baru yang lebih produktif. Sebenarnya dulu macam 10 years ago kita ni punya produktiviti dalam padi dalam 2 tan per hektar, dan 5 tahun yang lalu kita introduce yang boleh mengeluarkan 5 tan setiap 1 hektar. Dan 2 tahun lepas kita introduce padi sembada yang mana on average dia punya yieldnya sampai 6 tan per hektar. Dan kita sekarang sedang membuat testing sebelum memberi kepada orang ramai peladang satu benih bernama padi titih yang boleh secara purata yieldnya 8 metrik tan per hektar. Dan saya kira tahun depan kita sudah dapat memberi kepada beberapa peladang tertentu 8 metrik tan punya benih. Jadi itu walaupun tidak menambah kawasan, tapi hasil peladang akan bertambah. Sebabnya benih yang dipakainya itu benih yang berhasil tinggi. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Selamat petang Yang Berhormat Yang Menteri, saya Nalisa dari Bruneian. Ada satu soalan diajukan kepada Yang Berhormat Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Yang Berhormat Datuk, dalam situasi gelombang kedua jangkitan COVID-19 pada masa ini, apakah bantuan yang disalurkan dari pihak MPRT kepada sektor-sektor yang terjejas dan apakah sahaja sektor-sektor ini? Pelancongan. Sektor apa? Sektor-sektor yang terjejas. Apakah bantuan yang diberikan daripada pihak pertanian? Yes, Datuk. Terima kasih. Basically petani punya approach the same. Yang mana yang petani bari dulu sama aja. Tadi bari subsidi dari segi baja, subsidi dari segi dari segi teknikal dan yang selebihnya petani terus bekerjasama dengan peladang, dengan pengusaha untuk terus-menerus menambahkan keluaran mereka. Jadi Kementerian melalui Jabatan Pertanian akan tidak henti-hentinya akan menawarkan tanah-tanah kepada peladang, sebenarnya peladang baru atau peladang yang sedia ada untuk menambah kawasan peladang mereka. Jadi alhamdulillah kalau tidak tadi data tadi pun keluaran itu bertambah dari tahun ke tahun bertambah kan. Semua ada tadi melihat dari segi sayur-sayuran, dari segi padi, dari segi buah-buahan, dari segi ternakan, ikan-ikan, semua naik. Sektor agri makanan pun naik juga. Tapi basically mesti dah cukup lah. That's why yang penting sekali juga tadi membuka line untuk import itu.
kadang-kadang orang Beladangan ni ada masalah banjir sebenarnya akan ada impact pada orang punya output juga, pada supply juga. Tapi alhamdulillah dengan adanya line dengan luar negara tu petani ada masalah kekurangan makanan lah. So again dari segi teknologi, we introduce new technology, new benih-benih baru macam itu kan, supaya orang mendapat hasil yang lebih tinggi walaupun tanah sama tapi hasil yang tinggi kan. Kalau ada masalah banjir sekarang, we try to menolong orang macam mana cara-cara yang terbaik. Nasihat tani mengclear longkang-longkang itu dan bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan untuk memastikan banyak lagi longkang-longkang dibuat supaya tidak ada isu banjir. Tapi tani juga memastikan orang ada teknologi dapat menaikkan menggunakan table supaya walaupun banjir tapi orang punya tanaman itu termusnah oleh banjir itu. So basically apa-apa yang dulu tani barat tu we keep barilah. And important juga masa ni, again bukannya because COVID kan, we are doing this one all the time. Making sure orang dapat menjual orang punya hasil itu, sama ada through contract farming ataupun mengadakan market macam mana kan, market yang dorang di setiap minggu tu, pasar ketani itu. So all the effort lah. At the same time we train them all the time kan. So kebanyakannya cuma itulah supaya dorang indah putus asa indah terhenti because of COVID itu. Dan kalau yang ada ekspor pun kami cari jalan untuk macam mana cara dorang boleh dapat mengekspor produk itu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Dato' atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih pada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.